Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam Tijarah, program Cartner Kewangan Islam anda bersama saya, Syabana Hasan. State of the Global Islamic Economy Report pada tahun 2019-2020 melaporkan equity ekonomi Islam di pasaran global adalah kurang daripada 0.1%. Salah satu kaedah penting untuk memajukan ekonomi Islam dalam pasaran ekonomi antarabangsa sudah pasti melalui pelaburan saham patuh syariah. Namun, sebelum kita terlibat dengan pelaburan saham, penting untuk kita punya ilmu dari ahlinya supaya proses pelaburan yang dilakukan dapat meningkatkan status kewangan dan juga ekonomi kita dan bukan sebaliknya. Selain daripada itu, adakah pelaburan saham patuh syariah ini satu daripada fardu kifayah ataupun tidak? Oleh itu, kita akan bersama dengan Tuan Izrul Zainal Abidin, Naib Presiden Persatuan Remiser Bumiputra dan juga penerima anugerah Bursa Malaysia Top Remiser 2018. Assalamualaikum Tuan Izrul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan sihat? Alhamdulillah sihat. Baiklah Tuan, sebelum kita memulakan perbincangan kita pada hari ini ya Tuan, saya nak bertanyakanlah apa yang membuatkan Tuan Izrul memilih untuk menjadi seorang pelabur? Okey, terima kasih Syabana. Pada peringkat awalnya, saya merupakan seorang peniaga. Jadi apabila saya berniaga, kita berkenalan dengan ramai orang dan mula mengenali berkenaan dengan pelaburan saham. Tetapi pada waktu itu, saya mengetahui berkenaan dengan pelaburan saham ini adalah daripada rakan-rakan saya berbangsa Tionghoa. Jadi masa itu susah untuk kita dapatkan maklumat berkenaan dengan pelaburan saham ni. Sedikit demi sedikit saya mengkaji dan melibatkan diri dalam pelaburan saham secara part-time. Dan saya dapati pelaburan saham ini dan perniagaan adalah sama. Jadi perniagaan saham, pelaburan saham itu sendiri adalah perniagaan. Jadi dia adalah dekat dengan jiwa saya, maka saya mulakan pelaburan saham, mula mendapatkan ilmu-ilmu yang berkaitan pada waktu itu. Dekat dengan jiwa ini yang membawa Tuan Izrul kepada pelaburan saham ya? Ya, betul. Baiklah, saya nak bertanyakan kepada Tuan ya, sebagai seorang yang terdedah kepada pelaburan saham sama ada di peringkat lokal ataupun global, pernah ke Tuan Izrul terfikir ya untuk melabur di dalam saham yang tidak patuh syariah kerana mungkin dia dilihat lebih menarik ataupun lebih menguntungkan? Macam saya maklumkan tadi, saya mendapat tahu berkenaan dengan pelaburan saham asalnya daripada rakan-rakan berbangsa Tionghoa. Jadi saham-saham awal yang mereka cadangkan kepada saya semuanya tidak patuh syariah. Jadi saya sendiri pun masa itu tak tahu ada saham yang patuh syariah, ada yang tidak patuh syariah dan sebagainya. Jadi peringkat awal tu ya, saya memang terlibat dengan saham-saham yang tidak patuh syariah. Tetapi sedikit demi sedikit selepas itu, selepas kita mengetahui bahawa adanya pengkhususan kepada saham-saham yang patuh syariah, tentu sekali kita dah tak tengok dah kepada saham-saham yang tidak patuh syariah. Sebab tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim untuk pastikan apa sahaja pelaburan atau perniagaan yang kita terlibat tu perlulah patuh syariah 100%. Baiklah, bila Tuan bermula untuk berkecimpung di dalam pelaburan saham patuh syariah ni? Ini sekitar 7 ke 8 tahun yang lepas. Pada waktu itu, susah sebenarnya untuk kita mendapatkan maklumat berkenaan dengan pelaburan saham. Tak ramai terutamanya komuniti Melayu ni yang ada platform untuk menyediakan maklumat berkaitan dengan pelaburan saham. Saya sendiri telah mengambil masa yang agak panjang dan melaburkan duit yang agak banyak hanya untuk mengetahui berkenaan dengan asas-asas pelaburan saham. Tapi pada waktu ini sekarang ni kita dah ada banyak platform yang orang masyarakat awam boleh cari dekat luar sana secara percuma pun ada dengan kos yang mampu milik. Dan bahkan banyak lagi sokongan-sokongan termasuk juga macam usaha yang kita lakukan pada hari ini untuk memberikan pendedahan berkenaan dengan pelaburan saham patuh syariah. Baiklah, jadi sudah hampir 7 tahun ya Tuan berkecimpung dalam pelaburan saham patuh syariah ya. Jadi Betul. sudah pasti pelbagai pengalaman yang Tuan Izrul lalui ya. Ada cabaran, ada ups and down ya. Jadi mungkin Tuan boleh kongsikan bersama kami tips-tips bagi mereka yang mula-mula nak melabur saham patuh syariah ni. Yang pertama sekali kita perlu mendapatkan ilmu dan perlu committed di dalam apa yang kita nak buat terutamanya dalam pelaburan saham ni. Pada peringkat awal, sewaktu saya tidak ada ilmu tetapi hanya ada semangat dan keinginan. Jadi saya telah melalui fasa yang dinamakan sebagai learning curve. Saya mengalami kerugian yang agak besar. Pada peringkat awal, learning curve saya adalah sedikit berbeza. Sebab waktu awal-awal saya mulakan pelaburan saham tu saya untung. Jadi kita jadi semangat dan lebih confident. Tetapi bila dah keuntungan tu, kita tambah lagi duit yang lain untuk terus dalam pelaburan saham, mengalami kerugian yang sangat besar. Itu menyebabkan saya setback sedikit dan ambil langkah untuk lebih mengetahui berkenaan dengan pelaburan saham
dengan melengkapkan diri dengan ilmu dan mendapatkan komuniti yang membantu serta persiapkan diri. Kita kena tahu risiko pelaburan dahulu sebelum kita nak masuk pelaburan saham untuk membuat keuntungan. Itu langkah pertama dahulu. Baiklah, jadi ilmu, komitmen dan juga kumpulan yang membantu memainkan Betul. peranan yang penting ya Tuan Izrul dalam membantu Tuan Izrul melabur dalam saham yang patuh syariah yang insya-Allah tidak merugikan ya. Betul. Baiklah, akhir sekali Tuan Izrul, buat mereka yang baru sahaja berjinak-jinak dalam dunia pelaburan saham ini, apakah perkara yang perlu dilakukan oleh mereka? Sila Tuan Izrul kongsikan. Terima kasih. So, yang pertama adalah perlu untuk kita sekali lagi saya ingin maklumkan mendapatkan ilmu yang tepat berkenaan dengan pelaburan saham ni dan ambil masa untuk kita mengenali pelaburan saham. Sama seperti perniagaan-perniagaan yang kita jalankan. So, apa jenis perniagaan juga kita perlukan sedikit masa untuk mengenali perniagaan tersebut. Dan saya juga ingin membawa tuan-tuan puan-puan semua untuk mengenali pelaburan saham ni bersama mereka yang berdaftar dengan Suruhanjaya Security. Jadi anda boleh mendapatkan maklumat ini di laman web Suruhanjaya Security ataupun Bursa Malaysia untuk mendapatkan maklumat awal berkenaan dengan pelaburan saham sebagai persiapan awal. Baiklah, boleh saya rumuskan di sini ya Tuan Izrul, ilmu yang tepat. Ya, ambil masa untuk betul-betul mengenali pelaburan saham itu sendiri. Betul. Dan belajar daripada mereka yang berdaftar ya. Baiklah, terima kasih Tuan Izrul di atas semua penjelasan tadi. Bagi semua penonton di luar sana, apa pun perkara yang ingin kita lakukan, menimba ilmu daripada ahlinya ya untuk menjadikan panduan amat penting ya bab kata pepatah ilmu itu pelita hidup. Baiklah, kita akan berehat seketika sahaja. Selepas ini kita akan bersama dengan Dr. Zaharuddin Abdul Rahman iaitu pengarah urusan Elzar Syariah Solutions Sdn Bhd dan juga Syariah Scholar pertama yang dilantik untuk pasaran bursa untuk kita bertanyakan apakah ilmu-ilmu penting yang seseorang itu harus maklum sebelum mereka melabur dalam pelaburan saham. Jadi jangan ke mana-mana. Sebentar sahaja. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam Tijarah. Assalamualaikum Dr. Zaharuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi Khabar sihat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik doktor, step pertama ya mereka harus membuka CDS account ataupun Central Depository System account. Ya betul ya? Betul. CDS ini saya maklum adalah satu akaun yang umum untuk kita melabur saham sama ada ia patuh syariah ataupun tidak. Kedua-duanya perlu membuka CDS account. Betul. Ya, dan selepas itu bagi mereka yang nak melabur dalam saham patuh syariah di pasaran saham Malaysia ini, mereka kena buka akaun broker, mereka kena buka akaun trading dengan broker-broker di Malaysia yang patuh syariah. Ya. Dan juga untuk makluman semua, Malaysia mempunyai 16 broker yang menawarkan perkhidmatan stockbroking patuh syariah. Jadi persoalan saya kepada doktor lebih kepada yang global ya doktor ya. Persoalan saya bagi mereka yang ingin melabur di pasaran saham global, adakah mereka juga harus membuka akaun CDS pertama? Dan kedua, macam mana nak cari broker-broker yang patuh syariah ni di pasaran global, Dr. Zaharuddin? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih Syabana dan seluruh penonton yang bersama-sama. Baik, berkenaan dengan pasaran global, saya boleh katakan kita hanya perlukan broker. Jadi dengan adanya broker itu semua keperluan-keperluannya telah pun di cover sekali lah di dalam oleh broker terbabit. Dan untuk mendapatkan broker yang menyediakan servis patuh syariah, kita ada beberapa broker di negara kita di Malaysia yang menyediakan khidmat tersebut ya. Jadi antaranya BIMB Securities, antaranya MIDF, antaranya CIMB pun ada juga ya. Jadi itu adalah beberapa tetapi walau bagaimanapun secara akademik saya sebutkan dan secara fakta dia punya brokerage fee itu agak kurang kompetitif kurang kompetitif berbanding kalau kita melihat kepada broker-broker di luar negara, khususnya di negara yang kita ingin ceburi. Contohnya kalau kita nak global itu di Amerika, so ada banyak broker yang bersifat maya dan juga yang ada yang berpusat di Amerika yang mengenakan charge yang jauh sangat murah. Sebagai contoh, satu kali trading dia hanya charge $5 ataupun $4. Itulah sama dengan 5 kali 4 dan RM20. Mereka ini juga adalah broker yang patuh syariah. Tidak. Mereka tidak ada, mereka neutral lah. Mereka ni konvensional lah. Konvensional.
Walau bagaimanapun kita masih boleh menyelamatkan diri untuk menjadi patuh syariah sekiranya kita tahu caranya. Maka antara cara-cara yang mudahnya adalah yang pertama, kita mesti membuka cash account. Jangan buka margin account. Jangan buka future account, jangan buka option account. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, mestilah kita faham setiap kali kita bank in dan transfer duit ke akaun global tersebut, dia akan bagi leverage, dia akan tambahkan kita punya kuasa membeli itu, namanya cash margin ya. Dan jangan gunakan yang itu. Kita guna cash kita je. Kalau kita masuk 10,000 telah di-convert jadi 2,400 sebagai contoh, kita pakai 2,400 itu dengan tepat. Jangan pakai lebih daripada itu. Kemudian yang ketiga, jangan kita terlibat dengan short selling. Ya, sebab dekat antarabangsa kita boleh jual saham sebelum kita beli. Itu namanya short selling secara mudah. Dan yang terakhir, dan lebih baik kita pilih broker-broker antarabangsa yang tidak merupakan sebuah bank. Bila dia sebuah bank, kita bimbang dia akan ada intraday interest yang dia akan ambil sebagaimana kita letak duit satu malam pun dia akan trade, dia bukan trade, dia akan pinjamkan atau bagaimana, dan dia akan dapat faedah daripadanya. Maka sebab itu kalau kita ambil yang bukan bank adalah bagi saya lebih baik. Jadi dia ada kaedahnya. Dan terakhir, memilih saham-saham patuh syariah saja dengan merujuk sumber-sumber yang berwibawa. Jadi bila kita nak menggunakan broker-broker international yang tidak patuh syariah ini, Dr. Zahrudin ini, kerana rate dia lebih kompetitif lah ya. Jadi persoalan saya, bagaimana kita nak mencari saham-saham global yang patuh syariah? Apakah cara-cara yang perlu kita lakukan? Baik, saya sendiri dengan syarikat saya ada menyediakan khidmat ini melalui kami punya website syariahscreener.com, syariahscreener.com, yang mana boleh dicari beberapa. Kita pergi ke satu bahagian tu, saham US stock, kita boleh tekan mana-mana nama saham itu, dan kita akan ada keputusan analisis kita dari sudut business filtering dengan financial filtering. Jadi dekat situ akan membantu umat Islam untuk memilih saham-saham yang patuh syariah mengikut benchmark yang mereka yakini. Ada 9 yang kita sediakan, termasuk Malaysia, FTSE, Thomson Reuters, Dow Jones Islamic Index dan macam-macam lagi. Semua kita ikut dah, dan kita lihat laporan kewangan syarikat-syarikat besar terbabit, dan kita dah pun buat semakan dan calculation. Yes. Jadi Syariah Screeners ini diharap boleh membantu pelabur saham patuh syariah untuk mendapatkan data dan juga maklumat, saya percaya, dengan harga yang berpatutan. Betul ya, Doktor? Sangat berpatutan. Sangat berpatutan. Baiklah Doktor, soalan seterusnya ya. Kalau seseorang itu sudah beli saham yang patuh syariah, ya, kemudian status saham itu bertukar kepada tidak patuh syariah, apa yang perlu dilakukan? Ini di global ke Malaysia? Di global dan juga di Malaysia. Baik, biasanya apa yang telah pun difatwakan atau diberikan pandangan oleh para alim ulama, yang pertama sekali kita lihat kalau masa kita beli itu dia patuh syariah, dia bertukar mungkin lepas 6 bulan ataupun lepas tahun, dan pada ketika dia bertukar status itu, dia dalam keadaan kita rugi. Maka dibenarkan untuk kita tunggu sehingga dia break even, sehingga dia sampai balik harga asal kita dan kita boleh jual, tak ada rugi, tak ada untung. Ada sebahagian ulama berdalilkan kepada firman Allah dalam ayat riba, fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Kalau kamu bertaubat, maka tidak ada kezaliman kepada kamu dan kepada orang lain. Jadi lakum ru'usu amwalikum, kamu akan dapat modal kamu balik. Walaupun ada bantahan, tapi itu sebahagian ijtihad yang disebutkan. Yang kedua, kalau kita dalam keadaan untung, kita kena jual segera sewaktu announcement, dan pada ketika itu apa saja untung kita boleh ambil, sebab maknanya keuntungan itu berlaku pada waktu dia patuh syariah. Tapi kalau selepas announcement date kita kekal diam, lalu harga naik lagi, apa saja yang harga yang naik difference daripada harga announcement, daripada kenaikan pada waktu kita mampu jual, yang itu semua kena dibersihkan dekat bagi keluarkan dan beri pada fakir miskin. Jadi bila saya rumuskan di sini Doktor, kalau rugi kita boleh tunggu dahulu. Betul. Kalau tak rugi daripada hari pengumuman yang dia tak patuh syariah itu, kita boleh ambil keuntungannya bila kita menjual. Tetapi kalau kita tak menjual selepas pengumuman, di antara selepas pengumuman sampai hari kita jual itu, duit ekstra tu kita kena berikan kepada Baitul Mal, Fakir miskin dan kebajikan awam. Baiklah, terima kasih Doktor. Lebih banyak perbincangan selepas ini, jadi jangan ke mana-mana. Sebentar sahaja.
Masih lagi bersama saya, Syabana Hassan dalam Tijarah. Kita telah pun hampir ke penghujung rancangan ya. Tapi sebelum itu, Doktor, seperti yang saya sebutkan tadi ya, ilmu itu adalah pelita hidup kita ya, Dr. Zaharudin ya. Jadi persoalan saya, apakah ya ilmu-ilmu penting seseorang itu harus maklum sebelum mereka membuat pelaburan di pelaburan saham patuh syariah? Baik, bismillah walhamdulillah wa bihi nasta'in. Yang pertama, kita kena sedar bahawa pelaburan saham adalah satu perniagaan yang terdedah kepada kerugian dan juga peluang keuntungan yang besar. Kedua-duanya besar. Yang kedua, saham adalah financial instrument yang sifat kerugian dan keuntungannya itu luar biasa. Yang artinya dia tak sama macam syarikat-syarikat biasa yang kita bina, ambil masa setahun nak rugi atau untung. Yang ini tak, dia boleh untung dan rugi dalam masa 1 minit. Jadi kita kena, mindset kena betul, kita bersedia atau tidak untuk bisnes dalam sebentuk begini. Yang ketiga, kita kena sedar bahawa ini bukan tiada jaminan, ini bukan skim cepat kaya dan tiada penipuan dalam perkara ini. Ini bukan magic show ya, Dr. Zaharudin? Ini bukan magic show dan dia bukan judi. Kerana telah disemak oleh para alim ulama, maka tiada elemen elah perjudian di situ ya. Jadi atas sebab itu kita tak boleh nak katakan dia judilah. Yang keseterusnya, kita juga kena faham bahawa di luar sana ada syarikat, organisasi yang membantu kita kalau kita tak ready untuk menceburinya sendiri. Namanya unit trust, saham amanah, yang mana kita letak duit kepada orang yang berlesen. Yang ketiga, yang mana dialah yang akan menggunakan kepakarannya dan dia ambil fee, dia akan tolong carikan saham yang terbaik. Lalu itu adalah salah satu bentuk yang boleh kita terlibat kalau kita tidak mempunyai masa dan minat untuk membuat pengkajian, kerana saham sentiasa memerlukan pengkajian dan perancangan. Keuntungan dan juga kerugiannya adalah satu perkara yang normal bagi pelaburan saham ya, Doktor. Tapi dengan ilmu yang betul, ia boleh membantu untuk mengurangkan risiko kerugian ya, Dr. Zaharudin ya. Baiklah, persoalan saya seterusnya, kalau bagi mereka yang baru ingin berjinak-jinak dengan pelaburan saham, duit daripada komponen yang mana, Doktor, yang sesuai untuk mereka guna pakai? Duit yang dia kalau hilang dia tak menangis, kalau hilang dia tak sengsara dan dia tidak berhutang. Yang mana duit itu boleh kalau tak ada pun, adanya pun seperti tidak ada masalah ya. Dan itu adalah duit-duit yang kita katakan bukan duit asasi, duit untuk keperluan dia, bukan duit reserve dia untuk kesihatan dan perubatan, bukan ya. Jadi sebab tu bila dia dah sampai satu level yang betul-betul mahir, yang betul-betul pantas, profesional kita namakan, barulah boleh untuk pergi ke langkah seterusnya. Dan di peringkat Malaysia dan global, dia ada satu lagi selain daripada unit trust, ada apa yang dinamakan private mandate. Private mandate pun boleh juga kita bagi kepada satu kumpulan ataupun satu organisasi. Dia akan laburkan juga secara agresif, ya, mungkin lebih agresif berbanding unit trust. Jadi itu pun adalah satu pilihan. Tetapi kita kena faham ada yang patuh syariah, ada yang tidak patuh syariah. Jadi bagi mereka yang baru nak berjinak-jinak dalam pelaburan saham ini, Dr. Zaharudin, lebih digalakkan ya mereka menggunakan duit sampingan mereka itu. Baiklah, Doktor, soalan yang seterusnya ya, Doktor. Doktor selalu menekankan ya, jikalau seseorang itu ingin melabur dalam pelaburan saham, mereka digalakkan untuk mempelajari ilmu teknikal dan juga fundamental. Sila Doktor jelaskan dengan secara ringkas, apakah itu ilmu teknikal dan juga fundamental di dalam pelaburan saham? Ilmu teknikal ni dia lebih kepada psikologi manusia, pelabur-pelabur. Dia melihat kepada harga tutup dan harga buka. Ya, dan juga volume. Maknanya dia macam kalau ramalan cuaca tu dilihat kepada arah angin, dia melihat kepada setiap track record pada setiap tahun, salji turun bulan berapa. So dia pun telah jadikan satu satu kaedah, yang mana kaedah tu boleh memberikan sedikit indikator saham ini pada kalau dia dah sampai sini dia bakal melompat, kalau dah sampai sini dia akan turun. Jadi itu adalah satu ilmu yang bukan ilmu magic show, bukan ilmu telik, tapi ilmu ramalan macam ilmu ramalan cuaca. Ya, dia jadi ilmu kita melihat sains. turun naik carta saham itu. Yes, Doktor? dia ilmu sains. Dia ilmu sains yang boleh diterima berdasarkan hukum alam. Ya. Kemudian juga ilmu psikologi tadilah. Jadi ilmu fundamental pula adalah ilmu sejauh mana kebagusan syarikat itu dari sudut keuntungan dia,
dari sudut dia punya future business, dari sudut potensi dia, semua itu boleh menolak sesebuah saham itu lebih minat orang untuk membeli lalu dia naik. Jadi kedua-dua gabungan ini akan melahirkan pemilihan yang lebih kurang risikonya. Jadi ilmu teknikal ini lebih kepada melihat turun naik carta saham itu, manakala ilmu fundamental pula lebih kepada mempelajari kekuatan kewangan dan juga pengurusan sesebuah syarikat. Itu ya doktor. Betul. Baiklah, dan yang pentingnya kedua-dua ilmu teknikal dan juga fundamental akan membantu meramalkan harga saham itu di masa hadapan. Okey doktor, akhir sekali soalan yang saya nak bertanyakanlah kepada doktor secara ringkas ya. Boleh ke kalau saya berkatakan di sini pelaburan saham itu bagi umat Islam boleh dianggap sebagai satu fardu kifayah? Baik, agak kuat juga perkataan fardu tu, walaupun kifayah. Fardu kifayah ni dia adalah kewajipan yang mesti ada kumpulan yang buat, kalau tak buat di kalangan umat Islam, kalau tidak dia akan jadi berdosa ke atas semua. Jadi bagi saya nak mengatakan fardu kifayah mungkin agak sukar ya, sebab dia asalnya adalah hukumnya mubah, iaitu harus sahaja. Dan mungkin sunat, itulah digalakkan bagi mereka yang mempunyai kemampuan. Tetapi kalau kita kata untuk membina bisnes, yang sebab saham ni dia adalah level 2. Level pertama, bina bisnes brick and mortar yang kuat, yang mencipta lebih banyak kerjaya dan sebagainya. Yang kedua, saham dia didagangkan, kita masuk dalam saham. Kalau maksud fardu kifayah itu adalah membina syarikat itu, bagi saya itu benar. Itu fardu kifayah. Tapi untuk masuk dalam trade saham, syarikat-syarikat yang telah dibina itu, dia tidak mampu untuk sampai kepada fardu kifayah bagi saya. Tapi ia boleh membantu untuk menaikkan ekonomi ummah kita. Betul tak doktor? Dia boleh, ya betul. Dia tetap masih boleh menaikkan ekonomi ummah. Tapi dia juga boleh menjatuhkan. Baiklah, dengan yang mudah. penting ilmu di sini. Betul. Ilmu yang penting ya. Betul, ya. Baiklah, terima kasih doktor. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Zahruddin. Dengan ini kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan. Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan ya kepada Tuan Izrul Zainal Abidin selaku Naib Presiden Persatuan Remaja Bumiputra dan juga Dr. Zaharuddin Abdul Rahman selaku Pengarah Urusan Elzar Syariah Solutions Sdn Berhad. Alhamdulillah, kalau kita rugi di dalam pelaburan saham patuh syariah, ingat ya, tak bermakna ia adalah judi, haram ataupun skim cepat kaya. Sebaliknya, untung dan rugi itu adalah asam garam pelaburan saham. Namun, kita boleh mengurangkan risiko kerugian dengan mempelajari ilmu-ilmu pelaburan saham daripada ahlinya. Oleh itu, pelajarilah ilmu pelaburan saham patuh syariah dengan mendalam supaya insya-Allah kita boleh memperolehi pendapatan tambahan yang lumayan, terutamanya di waktu-waktu yang sukar dan getir ini. Akhir sekali, pelaburan saham oleh umat Islam di peringkat global juga bolehlah dianggap dia sebagai fardu kifayah kerana ia adalah satu kaedah untuk kita umat Islam menguasai ekonomi dunia. Sampai di sini sahaja, kita bertemu lagi insya-Allah di minggu hadapan. Saya Syabana Hasan. Assalamualaikum.